Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum alaikum wa baraka fikum wa zawwajakum zawjatan salihatan ajilatan insyaallah. Kita di Batu Salam sekarang stok bujang dah kurang. Kebiasaannya ramai di kalangan ahli kita, ramai bujang-bujang. Sekarang ni stok bujang dah kurang. Jadi kita tinggal Ustaz Syahrul kita, Masya Allah. Antara bujang yang masih tinggal. Okay, insyaAllah. Barakallahu fikum. Adhakallah sinakum insyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Sedar tidak sedar kita sampai pada pertengahan Ramadan. Imam Hijazi kita dengan lagu Hijazinya baca surah juzuk 15 surah Al-Kahfi. Dan ketika Syahril jadi imam, Syahir jadi imam tadi, satu ayat yang dibacakan yang memberi kesan pada anak lah, ayat wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Ada di kalangan manusia yang mereka cuba mengambil tandingan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Jadi ada di kalangan manusia tidak menyembah Allah, dia ambil Tuhan lain, jadikan tempat yang sepatutnya disembah Allah, disembah Tuhan yang lain. Bukan sekadar dia menyembah, malah mereka cuba yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cuba cinta dan tunduk kepada sesuatu yang disembah itu sebagaimana mereka cinta dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu. Sembah selain Allah, sayang, pertahankan seolah-olah mereka sembah Allah Subhanahu wa taala. Ayat hujung selepas Allah kata walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka sangat cinta atau lebih cinta kepada Allah. Orang yang beriman mereka sangat cinta dan lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang lain. Ini yang dapat kita perhatikan dalam dunia ini. Hubungan antara umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan hubungan yang kukuh. Hatta pengajian tauhid dan perbincangan kita berkaitan dengan iman secara detailnya kerana dasarnya kerana cinta. Orang mukmin sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih cinta. Hubungan
orang kafir dengan Tuhan mereka, walaupun mereka ekstrim mempertahankan Tuhan-Tuhan mereka, ketahuilah hubungan mereka hubungan yang rapuh. Tidak ada masyarakat yang lebih degil dari masyarakat Arab Quraisy. Kerana mereka berbangga dengan Tuhan-Tuhan mereka dan mereka berbangga dengan kedudukan mereka di Makkah Al-Mukarramah. Dan mereka ni bangsa yang sangat dihormati kerana keagamaannya. Quraisy, bangsa Arab yang sangat dihormati kerana mewarisi agama Ibrahim. Mereka dakwa mereka mewarisi agama Ibrahim, dan dari segi aspek agama, mereka adalah orang yang terbaik di kalangan orang Arab pada zaman itu. Sehingga kan kaum-kaum yang lain tidak berani mengusik kafilah perdagangan Quraisy kerana hormatnya mereka kepada orang Quraisy. Dan Quraisy sangat ta'assub dengan budaya mereka dan sangat ta'assub dengan Tuhan-Tuhan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Muhammad SAW di kalangan masyarakat Quraisy yang sangat cinta dan sangat ta'assub kepada Tuhan mereka. Kisah Abrahah kita boleh tahu dan sebagainya. Yang penting, sehebat-hebat orang kafir mempertahankan Tuhan mereka dan mencintai makhluk tersebut sebagai Tuhan, tatkala Nabi SAW berdakwah kepada mereka, mereka di sini zahirnya hubungan mereka sebenarnya hanyalah merupakan hubungan tradisi, bukan hubungan yang kuat. Hubungan mereka rapuh. Nabi berdakwah, mereka tidak ada hujah. Setelah kehabisan hujah, mereka gunakan tawaran-tawaran. Bermula dengan tawaran kuasa, ketua-ketua kabilah datang. Jadi sekarang mereka bukan lagi apakah yang hujah yang tinggal, tiada, kehabisan hujah. Jadi yang tinggal adalah menawarkan pangkat. Yang datang adalah ketua-ketua kabilah, menyerahkan, mereka bersedia untuk serahkan kuasa pemerintahan ataupun pimpinan Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka tawarkan wanita. Kita tahu bahawa orang Arab, mereka sangat hormatkan ketua kabilah. Tunjukkan saja siapa wanita mana yang dikehendaki, mereka pasti kahwinkan dari mana-mana kabilah Quraisy yang ada. Mereka tawarkan harta. Kemudian tawaran terakhir mereka, setelah gagal 3 tawaran tadi, mereka tawarkan apa? Mereka tawar untuk ikut agama Nabi Muhammad SAW. Ini tawaran yang paling besar yang mereka keluarkan. Mereka tawar kepada Nabi SAW supaya mereka ikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW selama setahun. Maksudnya hidup sekarang bersatulah. Selama setahun. Offer, setahun kami sembah Tuhan kamu, kemudian tahun depan kembalikan balik. Berhala angkat balik, letak kat ni, setahun sembah Tuhan kami. Nampak hubungan mereka rapuh dengan Tuhan mereka. Dan apakah yang Allah ketika itu, ketika mereka offer dengan tawaran tersebut, Nabi kata, Nabi SAW tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan wahyu, qul, katakan pada mereka, ya ayyuhal kafirun. Satu-satu ayat Allah panggil wahai kafir. Ya ayyuhal kafirun. Dalam bab agama jangan sampai kita bertolak ansur. Bab akidah, bab berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita bertolak ansur dengan kebatilan. Ya ayyuhal kafirun. Allah memanggil mereka dengan hakikat yang ada dalam hati mereka, iaitu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian pun tak sembah apa yang aku sembah. Itu hari ini. Tuhan kita, apa sembahan kita lain-lain. Aku sembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Kamu sembah perantaraan Allah Subhanahu. Dan kamu, Tuhan yang kamu jadikan sebagai perantaraan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Dan sampai bila-bila aku tak akan sembah apa yang kau sembah. Tak payah datang lagi sekali. Kadang-kadang kalau orang bagi offer, sekali tak jalan, mungkin lain kali fikir dulu. Fikirlah. Bawa fikir dulu, seminggu fikir ke, 3 hari fikir, 3 malam tidur, fikir dulu, istikharah dulu, kami datang semula.
Jawapan Allah dah bagi. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Selama-lamanya aku takkan sembah, aku sembah. Dan selama-lamanya kalian takkan sembah, aku sembah. Sekali orang kafir. Orang kafir takkan sembah Allah. Orang kafir dia sembahyang ke, dia puasa ke, kalau dia kafir tak jadi sembahan Allah. Lakum dinukum waliyadin. Hubungan orang Islam dengan Allah hubungan yang kuat. Dalam bab ilmu pengetahuan semua, dalam bab ilmu pengetahuan, dalam bab amalan sebagainya, kita perlu jelas dan tegas. Kenapa hubungan ini boleh jadi kuat? Kerana 3 perkara penting. Ini tajuk mukadimahnya jauh, dia bukan akidah tahawiyah, tapi kerana terima kasih kepada imam kita, Tuan Ustaz Syahir, baca ayat ni. Kita nak rapatkan hubungan Allah. Macam mana kita boleh rapat hubungan Allah? Pertama dengan berkorban atau bekerja untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu Wa Taala, memahami agama Allah. Dan yang ketiga, berinteraksi, merasakan kehadiran Allah, berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan sebagai Islam, yang mana didasari oleh 5 rukun. Kalimah syahadah, ucap kalimah syahadah, salat, puasa, zakat dan haji. Korban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Asasnya paling basic sekali 5 rukun. Semakin kita berkorban untuk Allah dan semakin kita terpaksa dan memaksakan diri kita untuk taat pada Allah, hubungan kita dengan Allah makin rapat. Kutiba alaikumus siyam. Allah diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu. Allah wajibkan, Allah paksa kita tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan hubungan di siang Ramadan. Hasilnya apa? Bukan kita benci. La'allakum tattaqun. Semoga kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Kalau ketua kita, bos kita, atau pengurusi kita paksa buat kerja, datang baca salam. Pengurusi datang, basuh, sapu, tukar lampu, asyik-asyik suruh ya. Kalau pengurusi saya paksa, apa jadi? Kita bergaduh dengan pengurusi. Hubungan tak rapat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah paksa kita, hubungan kita dengan Allah makin kuat. Kenapa? Sebab perintah Allah semua sekali mengandungi hikmah. Segala yang Allah perintahkan dan segala yang Allah paksa, kalau Allah paksa artinya sebenarnya diri kita sangat berhajatkan tentang perkara tersebut. Kalau Allah berikan kelebihan puasa ni Allah bagi. Sebab siapa-siapa yang puasa fi sabilillah, Allah akan jauhkan dia dengan api neraka. Api neraka satu hari fi sabilillah, Allah akan jauhkan daripada neraka 70 kharifan, 70 tahun jaraknya daripada api neraka. Allah bagi pilihan selama setahun, berapa hari kita puasa? Kalau Allah bagi pilihan pada kita, mungkin kita tak puasa. Sedangkan kita sangat berhajatkan kepada puasa. Allah paksa kita. Badan kita sekalipun, kalau Allah tak paksa kita puasa, makan sepanjang tahun. Badan kita pun perlukan pada perkara tersebut. Betul perintah Allah, semua perintah Allah mengandungi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Yang kita kejarkan adalah kebaikan akhirat. Kebaikan dunia akan datang sendiri. Sebab itu ketika Allah paksa kita, ketahuilah bahawa perkara tersebut akan membawa kebaikan. Jadi dalam bab melaksanakan hukum Allah dan berkorban untuk Allah, iaitu korbankan kehendak nafsu kita dengan ikut dengan apa yang Allah Subhanahu kehendaki. Nafsu kita nak lain, tapi kita paksa diri untuk ikut lakukan apa yang Allah Subhanahu Taala perintahkan. Ketika itu hubungan kita dengan Allah makin kuat, kita makin cinta pada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, kita semakin kita kenal Allah dan kenal hukum hakam Allah, atau kenal apa-apa atau memahami atau mengetahui sesuatu yang Allah beritakan pada kita, kita makin sayang dan makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuntut ilmu, belajar semua perkara. Dan dalam bab ini berkaitan dengan dimulai atau
dasarnya kepada 6 perkara atau 6 rukun iman. Nak kenal apa? Mula dengan kenal Allah, kenal malaikah, kenal nabi-nabi, tahu tentang berita kiamat, kenal tentang keadaan kiamat, kenal tentang Alkitab, kenal Rasul-Rasul. Ini asas. Orang Islam tak boleh tak kenal, tak boleh tak percaya tentang 6 perkara ini. Sebab tu kalau kita belajar akidah, kalau persoalan berkaitan 6 perkara ini masih banyak perkara yang kita belum tahu, artinya memang kita kena wajib belajar lagi. Tahap pengetahuan yang wajib pada itu perlu ditingkatkan. Kalau masih ada keliru bab akidah, bab qada-qadar, masih ada keliru bab hari kiamat, masih ada kekeliruan dalam bab malaikat. Macam mana bagi contoh yang lepas kita bincang bab malaikat. Walaupun kita tahu malaikat Mikail yang turunkan hujan, bukan kita minta dengan Mikail, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan kita belajar tentang malaikat, yang memang tugas alam ini Allah serahkan pada malaikat. Allah berikan pada malaikat untuk jalankan tugas, tapi perkara itu tidak menyebabkan kita menyembah malaikat, kita sembah Allah. Kalau itu berkaitan malaikat dan itulah tugas mereka, tak mungkin orang yang beriman pergi cari Khidir ke, pergi cari Abdul Qadir Jalani ke, pergi cari mana-mana yang belum, memang bukan tugas mereka dan mereka tak ada kuasa. Malah mereka pun dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak lagi wujud di alam ini, kecuali mereka di alam, ada di alam barzakh. Ya, persoalan berkaitan dengan semakin kita kenal agama Allah, makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, semakin kita menyedari kehadiran Allah, iaitu hati kita perasan dan sedar bahawa Allah sentiasa memerhatikan kita, kemudian kita berinteraksi dengan Allah, makin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinamakan sebagai level ihsan, menyembah Allah seperti mana seolah-olah kita melihat Allah, ataupun kalau tak mampu beramal dalam keadaan kita menyedari bahawa Allah sedang memerhatikan kita. Ini level ihsan. Sebab tu bila hadis-hadis puasa dan banyak hadis, Nabi akan kaitkan tentang 3 perkara ni. Man shama Ramadan, ini melaksanakan, itu rukun Islam. Imanan, berkaitan dengan iman. Wahtisaban, berkaitan dengan ihsan. Bila kita puasa dengan 3 level ini, bukan setakat puasa ikut-ikutan, puasa dengan ilmu, imanan. Puasa dalam keadaan menyedari Allah memerhatikan, dan ihtisab, bila kita rasa penat kita tidak menyebabkan kita hulurkan tangan ke cari ambil cawan atau gelas. Penat kita menyebabkan kita angkat tangan minta dengan Allah, ihtisab. Makin kita letih, makin dekat dengan Allah. Sebab kita menyedari bahawa letihnya kita tidak sia-sia. Berkorbannya kita tidak sia-sia. Bila kita sedar Allah memerhatikan dan kita nampak Allah depan mata, seolah-olah nampak Allah Subhanahu Wa Taala di depan kita, sudah pasti ibadah puasa kita tadi jadi lebih berkualiti. Bila 3 perkara ini kita lakukan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampunkan dosa-dosa yang lalu. Begitu juga ketika kita salat, qiyam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Begitu juga ketika kita kejar Lailatul Qadar. 3 benda ini paling susah, berat. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nak bangun qiyamul lail penat. Dapat bangun 2 rakaat, nak tambah 2 rakaat lagi penat, betul tak? Tapi sedarlah bahawa penat kita ada hasil. Sedar Allah tengah tengok. Allah nak bagi je. Nak minta apa? Kata. Agak okey, hari ni kelas kita, oleh kerana kita pun mula lambat, kita habis pukul 12. Contoh pengurusi risau tengok. Tu angkat kepala. Contoh saja Tuan Pengurusi. Terlepas apa? Okey. Katalah kita kata sampai pukul 12. Semua rasa menyesal datang malam ni. Ustaz kata jangan keluar. Kita rasa apa? Kita rasa kenapa pukul 12? Tapi bergembiralah. Kalau dapat bertahan sampai ke 12, tiap-tiap seorang saya bagi 10,000. Kalau bagi 10,000, yang tak tiba-tiba dewan jadi penuh. Ni berapa tempat kosong ni? Yang live, yang tengah live berdekatan, tak ada, yang ada kat Kedah, yang ada kat Perlis, yang ada mana pun call anak. Ada kat mana tu, kat KL? Pergi masuk Baitul Salam. Ni masuk. Sebab apa? Sebab ada hasil, betul?
Itulah ihtisab. Bila puasa kita penat, letih, dan memang asalnya kita nak puasa, kita tak suka. Kemudian kita paksa juga. Dan bila kita paksa, kita rasa penat. Tapi oleh kerana kita tahu apa yang kita buat ni betul, semangat kita lebih. Tapi sampai pada tahap ihtisab, kita sedar bahawa memang Allah SWT memerhatikan dan Allah sentiasa memberi. Allah suruh kita minta, mengharapkan pahala dan balasan pada Allah SWT. Ketika itu, bagi orang yang berpuasa, sepenat mana sekalipun mereka boleh tahan. Orang yang jihad fi sabilillah, letih, badan mereka ditusuk dengan pedang sekalipun, kerana ketika itu mereka ihtisab kerana Allah SWT, mereka akan merasa manis. Kerana apa yang mereka korbankan itu ada hasilnya. Berapa ramai sejak zaman dulu sampai sekarang. Saya tak tahu gambar-gambar yang ditunjukkan video-video orang yang senyum ketika meninggal gambar betul atau tidak, wallahualam. Namun kisah begini bukan pelik. Kerana mereka merasa berihtisab pada Allah SWT. Ketika mereka mati dalam keadaan betul-betul mereka korbankan jiwa mereka kepada Allah, dan itulah yang dikehendaki di dunia ini, mereka akan puas hati ketika bertemu Allah SWT. Kita korbankan diri untuk puasa sekalipun, Allah kata bagi orang puasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka, iaitu balasan untuk jasad yang berpuasa, dan gembira ketika bertemu dengan Allah SWT, itu balasan kepada roh yang berpuasa. Kerana yang berpuasa perlu jasad dan roh. Okey, balik pada tajuk kita. Panjang mukadimah. Panjang mukadimah. Okay. Okey, kita sampai pada muka surat 111. Dalam tajuk, dalam mentakrifkan iman. Makna iman. Dan ada soalan yang cantik. Soalan yang cantik dikemukakan oleh salah seorang jemaah surau saya begini. Kebetulan beliau juga ikut serta secara online. Dia tanya, bukankah iman tu memang dalam hati? Kan ada Islam, iman, ihsan cerita tadi. Islam tu berkaitan dengan amalan anggota. Iman berkaitan dengan amalan hati, beriman dengan Allah sebagainya. Dan ihsan berkaitan dengan interaksi kita dengan Allah SWT, berkaitan dengan perasaan dan kesedaran kita ketika beramal ibadah. Sedar bahawa Allah SWT sentiasa memerhatikan. Ya. Iman yang kita bincang kat sini, kita perlu tengok pada tajuk. Iman mana satu? Kalau tajuk berkaitan dengan iman yang menyelamatkan kita di akhir akhirat, semua sekali. Tapi kalau berkaitan dengan kita bincang berkaitan dengan level beribadah, mana maratibuddin iaitu dalam tingkatan beribadat. Ya, iman itu levelnya dia bukan hati saja. Mana amalan dia sampai ke hati. Di orang yang beramal ni ada 3 level. Level Islam, iman dan ihsan. Ini namanya masuk maratibuddin. Kalau tajuk perbincangan kita berkaitan dengan maratibuddin, martabat dalam agama ini, martabatnya adalah iman berkaitan dengan apa? Amalan hati. Itu pun cantiknya. Kenapa? Ini hadis Nabi SAW. Nabi dalam bab cerita tentang maratibuddin, Nabi letakkan Islam dulu sebelum iman. Kenapa? Sebab orang Islam, semua orang Islam akan sembahyang, puasa, zakat, haji dan juga ucap kalimah syahadah. Semua buat. Tapi ada yang buat ikut-ikutan, ada yang buat dengan iman. Jadi kalau sebut rukun iman dalam ta'rif maratibuddin tidak terpisah daripada amalan. Levelnya apa? Orang yang beriman kepada Allah, dia mesti solat dan puasa. Cuma solat dia bukan solat yang kosong ikut-ikutan, solat dalam menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan. Sedar, Allah itulah musyarri', Tuhan yang mensyariatkan. Ketika dibuat dengan kesedaran dan kefahaman. Jadi level tu bila sebut iman sekalipun, walaupun level beriman dengan Allah, malaikat itu berkaitan dengan hati, bukan bererti hanya dalam hati, tidak. Orang Islam level paling rendah apa dia? Laksanakan perintah Allah SWT. Itu level paling rendah. Kalau ada orang Islam yang tidak laksanakan perintah Allah, dia berperangai dengan perangai kafir. Seperti yang kita sebut sebelum ni. Orang Islam minum arak. Macam mana? Dia orang Islam. Tapi perangai dia, perbuatan dia bukan perbuatan Islam. Dia perbuatan kufar. Orang Islam berzina, perbuatan dia perbuatan kufar. Cuma masih ada iman dalam asal iman dalam
hatinya. Jadi kalau dalam bab sama ada bab maratibuddin ataupun dalam bab perbincangan ini sekalipun tidak boleh, tidak mesti memasukkan amalan. Kalau bincangkan iman hanya dalam hati seperti golongan tarikat yang melampau, golongan sufi yang melampau, mereka bincangkan Islam, iman, ihsan dengan level yang terpisah. Islam tu lain, ahli syariat. Lain, dibuat lain orang Islam. Iman ni ahli makrifat, lain dia. Ihsan ahli hakikat, lain. Mereka level semua level berbeza. Jadi orang Islam buat je. Orang yang level makrifat ni direct dapat, tak payah ikut Nabi lah buat semua sekali. Direct minta dengan Allah yang muladuni, cuba sebagainya. Golongan al-hakikat dah sampai sedar, dia kenal dah bersatu dengan Allah lah, atau dah buat interaksi dengan Allah sebagai macam-macam cerita-cerita yang itu syarahan yang salah. Syarah yang betul, Islam, iman Islam level yang paling common. Di kalangan orang Islam yang mengamalkan perintah Allah ini, ada yang beramal dengan iman, level iman. Di kalangan orang yang dah mengamalkan rukun Islam dengan level iman, ada di kalangan mereka sampai pada level ihsan pada keadaan tertentu. Jadi syarahnya perlu kita tahu bahawa walaupun iman itu memang kita sebut dalam hati, at-taqwa hahuna, ya, namun perlu kita faham tajuk-tajuk yang dibincangkan. Okey, balik pada apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab kita. Okey, kita dah bincangkan tentang takrif iman. Dan iman menurut ahli sunnah wal jamaah adalah sesuatu yang diiktikadkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan dengan perbuatan atau dengan anggota badan. Kemudian kita dah bincangkan bahawa Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau memberikan takrif, secara takrifnya menyamai sama seperti golongan Murji'ah, iaitu mengatakan iman adalah apa yang diikrarkan oleh hati, apa yang ditasdikkan oleh hati, dibenarkan oleh hati dan diikrarkan oleh lisan. Namun setelah kajian ulama terhadap kata-kata Abu Hanifah pada semua bab, didapati bahawa beliau mengikrar perbuatan sebagai iman. Adanya hubungan perbuatan dengan iman dan ianya dituntut walaupun beliau tidak masuk dalam takrif. Maka oleh kerana itu ulama meletakkan, memberikan nama mereka sebagai Murji'ah fuqaha, atau setengah daripada istilah digunakan Murji'ah ahli sunnah. Ahli sunnah tapi berkata atau mengeluarkan takrif yang sama dengan golongan Murji'ah. Kenapa ada Murji'ah pada mereka? Sebab mereka telah mengeluarkan satu takrif yang berbeza daripada jumhur ataupun berbeza daripada apa yang disepakatkan oleh ulama sunnah. Kesilapan mereka tersebut tidak boleh diikrarkan, mesti dibetulkan. Namun Al-Imam Ibn Abiz rahimahullah, beliau mempertahankan ketika beliau mengajar kita untuk berhusnuzan dengan ulama dan tidak mengeluarkan untuk tidak memandang rendah kepada ulama-ulama yang terlibat dalam memberikan takrif yang memberikan isyarat bahawa mereka berkata seperti golongan Murji'ah. Beliau memberikan alasan-alasan yang beliau telah berikan dan berikan keuzuran pada kelompok ulama ini telah kita baca pada minggu lepas. Dan setelah beliau mempertahankan bahawa golongan yang seperti Abu Hanifah dan juga guru beliau Hammad dan lain-lain yang mengeluarkan pandangan yang sama, iaitu iman adalah apa yang diikrarkan oleh, apa yang diiktikadkan oleh hati dan diikrarkan oleh lisan, tidak memasukkan perbuatan. Namun beliau juga mengatakan bahawa golongan, ada satu perkara lagi yang ada ialah Syekh ketika mempertahankan Abu Hanifah bersama dengan orang-orang bersama dengan beliau, Syekh juga mengingatkan bahawa ada di kalangan orang yang mengeluarkan takrif seperti Abu Hanifah, mereka ni melampau. Sehingga mengatakan bahawa bila kata iman hanya yang dalam hati dan tidak bertambah dan berkurang dengan amalan bertambah kurang tu bukan sebahagian daripada iman. Iman tak bertambah dan berkurang, artinya apa? Iman tu satu je. Bila iman satu saja, maka keluar datang golongan yang melampau mengatakan bahawa iman kami sama seperti iman Abu Bakar, sama dengan iman Umar, sama dengan iman malaikat, sama dengan iman nabi-nabi, sama dengan iman rasul-rasul dan sebagainya. Sebab mereka kata iman asasnya cuma satu, sama. Sebab
amalan yang banyak. Nabi-Nabi Rasul-Rasul lebih pada amalan. Tapi amalan itu tidak pun menambah iman. Iman kekal. Oleh kerana wujud golongan begini, kata Syekh, golongan ini golongan yang melampau. Malah, kata Syekh, walaupun ada di kalangan ulama, ada juga yang mengatakan iman itu asasnya adalah asluhu sama, asluhu sawa. Tapi mereka tak maksudkan bahawa sawa itu asalnya sama, bukan bererti semua iman orang sama. Lain. Ini yang kita bincangkan. Di asas iman, sama. Iman yang memasukkan seorang pada Islam. Yang ada dalam hati sama. Sama artinya apa? Sama dalam erti kata asasnya sama. Tapi bukan bererti levelnya sama. Syekh berikan perumpamaan seperti orang yang memandang. Orang yang celik. Orang yang celik, walaupun sama-sama celik, tapi ada yang boleh nampak jauh, ada yang nampak dekat, ada yang kena tengok dengan kanta dan sebagainya. Sama-sama celik, tapi berbeza levelnya. Berbeza levelnya. Dan semua perkara, walaupun asasnya sama, namun levelnya mesti berbeza. Dan Syekh dah kata, mereka ni golongan yang melampau. Okey, baru kita tengok seterusnya. Oleh itu Syekh Tahawi radhiyallahu anhu berkata, jangan seperti saya sebut selalu, memang dalam mazhab Abu Hanifah sering mereka berpendapat bahawa doa radhiyallahu anhu pada imam itu bukan suatu perkara yang spesifik ataupun khas untuk sahabat. Jadi memang sentiasa kita jumpa dalam karangan mazhab Abu Hanifah, mereka sebutkan radhiyallahu anhu kepada imam-imam yang telah berjasa besar dalam agama. Okey. Dari segi urufnya radhiyallahu anhu, kita hanya letakkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana dalil yang Allah redha pada mereka. Okey, namun tidak salah mendoakan radhiyallahu anhu, seperti mana yang dari segi pengamalannya banyak digunakan pakai oleh ulama-ulama mazhab Abu Hanifah. Oleh itu Syekh Tahawi radhiyallahu anhu berkata, ahli iman adalah sama pada usul iman, ataupun ahli iman adalah sama. Ahli iman adalah sama pada asal iman. Asal iman sama. Kata Imam Tahawi rahimahullah dalam matannya. Kalau kita tengok pada matan, kata beliau, lepas beliau kata wal imanu wal iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan. Lepas beliau ta'rifkan, dan beliau kata wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqqun wal imanu wahid. Kata Imam Tahawi, iman itu satu, wa ahluhu fi aslihi sawa, dan ahli iman pada asalnya adalah sama. Sama macam mana? Kalau dia ucap kalimah la ilaha illallah, semua sekali dikira orang beriman maksudnya. Jadi asal iman itu sama. Orang Abu Bakar masuk Islam pun jadi orang beriman, Abu Omar masuk Islam jadi orang beriman, Uthman, Ali dan juga sahabat lain seterusnya, dan kita sekalipun yang ucap kalimah la ilaha illallah masuk Islam, beriman tidak? Iman. Itulah asal iman sama. Jadi kalimah la ilaha illallah yang cukup syaratnya bila diucapkan dengan syarat-syarat yang kita bincangkan dalam syurut la ilaha illallah, maka asal iman sama, iaitu suatu perkara yang suatu kalimah ataupun i'tiqad yang dapat memindahkan seseorang dari daerah kufur kepada daerah Islam, maka asal iman itu adalah sama. Namun level tak samalah. Iman walaupun asal sama, tapi level tidak sama seperti yang kita bincangkan tadi. Itu yang ditegaskan oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullah sekarang. Oleh itu Syekh Tahawi berkata ahli iman adalah sama pada asal iman. Letak pada asal lebih tepat pada usul. Pada asal iman atau iman yang basic, iman yang asas. Boleh tak asal ataupun asas. Pada asas iman. Ini tidak bermakna mereka sama dalam semua segi. Sebaliknya, nur la ilaha illallah. Beliau bagian perumpamaan dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah yang ada dalam hati seseorang. Bila kita ucap kalimah la ilaha illallah, apa yang berlaku? Kita tahu bahawa adanya perkara yang perlu kita jaga. Semua orang non-Muslim, bila masuk Islam, bila ucap kalimah la ilaha illallah, mereka tahu ada tanggungjawab yang mereka perlu lakukan. Lebih daripada apa yang mereka amalkan selama ini. Mereka perlu berlepas diri beragama yang lama dan berpegang agama yang baru. Dan nur la ilaha illallah tadi yang menyebabkan seseorang itu makin cerah nur, makin kuat nur dia makin kuat beramal atau makin kuat menjauhi perkara-perkara yang batil. Waktu kata Syekh,
Okay. Saya bagi perumpamaan. Sebaliknya nur la ilaha illallah adalah berbeza dalam hati penganutnya dengan perbezaan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah yang ada dalam hati tiap-tiap kita berbeza antara satu sama lain. Ada yang kuat nurnya, ada yang tidak kuat. Itu kesannya, ada yang kuat, ada yang kurang. Hanya Allah yang mengetahui. Ada dalam kalangan manusia yang nur di dalam hatinya seperti matahari. Ada dalam kalangan mereka yang nur di dalam hatinya seperti bintang-bintang yang bergemerlapan. Orang lain pula seperti nyalaan api besar. Yang lain pula seperti pelita yang kuat cahayanya. Dan yang lain pula seperti pelita yang lemah cahayanya. Jadi levelnya berbeza-beza. Cahaya iman yang ada pada setiap orang itu berbeza-beza. Oleh itu, nur ini akan muncul di hari kiamat kelak di hadapan dan di belakang tuannya mengikut kadar kekuatan ini, iaitu ketika di mahsyar. Mengikut kadar kekuatan ini bergantung kepada nur iman dan tauhid dalam hati mereka disebabkan oleh amalan dan ilmu mereka. Ini kita tahu Ibn Abil Is confirm lah bersama dengan semua ulama al-sunnah. Cuma beliau bincangkan untuk mencari alasan untuk mempertahankan al-Imam Abu Hanifah dan juga mazhab beliau, mazhab Hanafiyah. Mazhab Abu Hanifah. Semakin kuat nur ini, maka ia akan semakin berupaya membakar keraguan dan syahwat. Keraguan tu bertukar pada syubhat dan syahwat. Bukan tukar, maksudnya buat kurungan. Erti bila cahaya la ilaha illallah ni kuat, iman kita kuat, syubhat datang macam sekali pun tak terusik. Sebab apa? Kita kata iman kita kuat dengan apa? Dengan ilmu dan dengan amal. Kalau ilmu kita kenal dengan jelas, orang bawa berita yang palsu tentang Islam, kita dengar saja, kita cantasnya itu saja. Tak masuk pun dalam hati kita. Orang datang kempen Tuhan di depan kita, tak masuk pun. Kalau orang imannya lemah, nampak orang sembahyang buat ibadat lain, dia tukar. Kita nampak sebahagian daripada orang agama lain, dia berpindah-pindah agama. Dia nampak agama orang lain ni, aku sembah ni macam tak patut sembah pokok, sembah patut ni. Nampak orang sembah lain sikit, pergi lagi, berpindah. Iman kita tak kuat. Orang beriman, kenal Allah, tak mungkin kalau ada orang sembah apa-apa dia nak ikut. Tapi bagi yang iman tak kuat, seperti Bani Israel, baru ikut Nabi Musa, lepas dia daripada laut, nampak orang sembah lembu, dia pun minta sembah lembu. Iman belum kuat. Orang yang beriman itu berbeza-beza. Sahabat Nabi sendiri ketika pembukaan kota Mekah, ketika nak pergi ke peperangan Hunain, pergi-pergi nampak pokok Zatu Anwat. Ya Rasulullah, ij'alana Zatu Anwat kama lahum Zatu Anwat. Ya Rasulullah, jadikan aku tempat pokok untuk gantungkan senjata. Macam mana orang Quraisy pun ada tempat gantung senjata. Orang kebanyakan Quraisy ni kalau pokok tu besar dan keadaan tertentu, sebelum pergi perang, gantung senjata kat situ dan duduk sikit betapa, biar kat situ, dia senjata jadi kuat. Jadi kepercayaan, jadi power. Jadi sahabat yang baru masuk Islam, dah masuk Islam. Tapi baru masuk Islam, lepas pada pembukaan kota Mekah, terus pergi jihad. Pergi pula, tiba-tiba Nabi rehat betul-betul kat pokok yang sama macam Zatu Anwat yang ada kat Mekah. Dia kata, bagus ni, kita pergi perang ni. Ni pokok ni pula, kalau gantung senjata mesti power ni. Jadi mereka meminta supaya Nabi jadikan bagi mereka ada Zatu Anwat. Dan nur iman begitu. Ada orang yang imannya kuat, ada orang yang imannya lemah. Lemah iman kenapa? Mungkin kerana tak beramal atau kerana imannya lemah. Bila tak beramal, akan apa yang terjadi? Syahwatnya akan kuat menguasai dirinya. Bila tak belajar, syubhat, keraguan yang menguasai dirinya. Jadi nur iman kita bertambah dengan beramal, dan iman kita bertambah dengan mengenal agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sempurnanya amal dan sempurnanya ilmu, kedua ini akan menjadikan seseorang bila disempurnakan kedua ini, dia akan datangnya level ihsan, iaitu sedar Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhatikan. Jadi kalau nak mencapai level ihsan, mesti melalui level Islam dan iman. Sempurna level Islam, amal dengan sesungguhnya, dengan penuh kefahaman, akhirnya kita akan sedar, datang level ihsan. Jadi
punca kepada punca kepada masalah ialah ataupun dua penyakit yang ada adalah penyakit keraguan, iaitu syubhat dan syahwat. Betul kata Syekh, semakin kuat nur ini maka ia akan semakin berupaya membakar keraguan dan syahwat. Syahwat cuba datang, nur yang ada bakar, cair macam tu je, tak ada apa-apa, tak terusik. Orang beriman nak kamu sembah lembu ke, sembah apa depan mata, tak ada nak minta, tak ada nak terikut macam mana Bani Israel. Nak orang pergi gantung buat apa sekalipun, tak ada pengaruh. Orang datang bawa cincin jadi kuat, kita pun kata apa cincin. Tak ada apa. Kerana iman berbeza-beza. Orang yang kuat iman tidak akan terpengaruh perkara tersebut. Semakin kuat nur ini, maka ia akan semakin berupaya membakar keraguan dan syahwat, sehingga ia akan sampai ke tahap setiap satu dosa, syahwat dan juga keraguan akan dibakarnya. Inilah keadaan orang yang benar dalam tauhidnya. Langit imannya telah memeliharanya. Langit artinya ketinggian. Langit terjemahan samaul iman artinya level yang tinggi yang ada pada imannya telah memeliharanya daripada ancaman pencuri. Pencuri ni sama ada syaitan, sama ada syubhat, syahwat dan sebagainya. Jadi ni istilah ni bila istilah bahasa Arab, ayat cantik tapi terjemah bahasa Melayu jadi lain. Tapi bagi orang yang faham bahasa Arab, tengok teks pada asalnya sangat-sangat menarik, sangat cantik. Ini adalah kata-kata Ibnu Qayyim rahimahullah sebenarnya. Fasama'u imanuhu qad hurisat birrujumi min kulli sariq. Ayat orang Arab dengar memang power. Tapi kalau nak terjemah bahasa Melayu jadi lain. Samalah kalau ayat-ayat bahasa Melayu nak terjemah bahasa Arab. Kadang-kadang kita pening. Saya kadang-kadang Arab dia minta saya terjemahkan. Paling susah kat mana? Kalau ada kata perumpamaan, adanya metafora, peribahasa sebagainya, paling pening kita nak terjemahkan. Sebab apa? Bila ada peribahasa. Bila kita jumpa satu peribahasa, kita kena cari peribahasa-bahasa lain yang sama. Kadang-kadang tak jumpa. Kadang ada sebenarnya kalau kita mahir betul-betul, tapi kita nak cari tu bukan benda yang susah. Macam BI lah. Boleh terjemahkan peribahasa bahasa Melayu bahasa Inggeris, bukan senang kan? Ingat senang kena terjemahkan. Itu yang berlaku. Dan ini juga berlaku pada yang kita selalu jumpa dalam terjemahan bahasa Melayu. Bila kitab-kitab Arab makin tinggi bahasanya, makin pening penterjemah. Syarak akidah tahawiyah cuba diterjemah oleh ramai yang kontak ana. Tapi tak, susah. Bahasanya tinggi, bukan kata susah. Apa yang dibuat oleh, walaupun kita dalam membaca terjemahan oleh Profesor Dr. Hasnan Mikasan, kita nampak kadang-kadang ada kelemahan tertentu. Kadang-kadang bukan sebab kelemahan bahasa, tapi sebab ketinggian bahasa Arab yang menyebabkan susah untuk diungkapkan dalam bahasa Melayu. Beliau bagi terjemahan begini pun kita faham. Yang penting ada teks Arab kat depan. Cuma kadang-kadang kalau tak ada teks kat depan agak pening jugalah. Bila teks kat depan kita tahu bahawa memang kerana diterjemahkan kerana bahasa Arabnya yang asal yang tinggi. Dia orang Arab, apa sahaja yang menyebabkan kita hilang fokus pada asal nama Sariq. Orang yang sembahyang laju macam pencuri. Curi ni apa? Secara senyap dia ambil hak orang. Kita yang tengah bulat, tengah fokus pada satu benda, tiba-tiba ada hilang, tak sedar, tanpa disedari banyak benda yang hilang. Maksudnya ada pencuri, sama ada kita sedang berjalan menuju kepada Allah, kita nak beribadah pada Allah, tengah sembahyang ada pencuri. Pencuri mana? Rakaat ni tengah fikir pasal kunci, yang ni fikir pasal ini, tak khusyuk, kadang-kadang datang riak dan sebagainya. Ini semua pencuri-pencuri yang menyebabkan iman kita jadi berkurang. Jadi kata Syekh, inilah keadaan orang yang benar dalam tauhidnya. Langit imannya, itu ketinggian imannya telah memeliharanya daripada ancaman pencuri. Sesiapa yang tahu tentang perkara ini, maka dia akan tahu makna sabda Nabi SAW. Sesungguhnya yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan orang yang mengucapkan La ilaha illallah kerana mencari keredaan Allah daripada api neraka. Inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Betul. Saya nak
ada lafaz yang lain tentang masuk syurga, cari syurga. Otak saya dah terjemahkan dah. Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Lafaz ni sampai sini yang disebutkan oleh Syekh kat sini. Jadi barang siapa yang mengharamkan orang yang mengucapkan, barang siapa, sesungguhnya Allah mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah kerana mencari keredaan Allah daripada api neraka. Allah selamatkan daripada api neraka orang-orang yang mengucap kalimah la ilaha illallah mengharapkan redha Allah. Kalimah la ilaha illallah, mengucap kalimah la ilaha illallah tak sama. Ada orang mengucap kalimah, dia mengucap saja. Kalimah la ilaha illallah tak sama. Ada orang la ilaha illallah hanya dengan mengucap, tapi ada yabtaghi bidzalika wajh Allah, diinginkan wajah Allah dengan ucapannya tersebut. Jadi levelnya tak sama dengan orang sekadar mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Orang munafik pun ucapkan kalimah la ilaha illallah. Walaupun secara zahirnya kita boleh hukumkan dia sebagai Islam, namun levelnya tak sama. Level Islamnya tidak sama. Okey, hadis muttafaqun alaih. Ada satu lafaz lagi yang ana tadi terkeliru, hadis kemudian la yadkhulun nar man qala la ilaha illallah. Takkan masuk neraka orang yang ucapkan kalimah la ilaha illallah. Ada lafaz yang banyak lafaz berkaitan dengan la ilaha illallah, adanya khalisan biwajh, sehingga ulama kumpulkan adanya 7 syarat kalimah la ilaha illallah. Okey. Jadi kata Syekh, bila tahu tentang makna la ilaha illallah itu levelnya tak sama, maka kita fahamlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, barang siapa yang ucapkan kalimah la ilaha illallah, Allah akan haramkan dirinya daripada api neraka. Maksudnya apa? Bukan sekadar ucap mulut saja. Kalau ucap mulut saja, orang Islam semua tak masuk neraka lah. Tapi ada orang ucap kalimah la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah, dia ni Allah haramkan api neraka daripada menyentuh kulitnya, kerana level kalimah yang diucapkan tersebut, level amalan yang dilakukan atau diucapkan oleh orang yang mengucapkannya itu. Begitu juga dengan hadis-hadis yang sama bentuk dengan hadis ini yang telah menimbulkan banyak persoalan ke atas ramai orang, sehingga kan setengah mereka menyangka setengah hadis ini telah dimansukhkan. Sebab apa? Ada hadis siapa ucapkan ni masuk neraka atau masuk syurga, siapa buat sekian akan diharamkan api neraka sebagainya. Cerita tentang amalan yang simple, tapi Nabi kata takkan masuk neraka, akan masuk syurga. Sehingga kan ada sebahagian pada ulama ketika mensyarahkan perkara ini, simple sangat ni, kalau beritahu orang awam nanti dia orang kan tak perlu beramal. Syekh kata oleh kerana mudahnya, nampak mudahnya, bukan kerana mudahnya, tapi level ketika ucap kalimah la ilaha dengan penuh kefahaman, cukup ketika itu Allah dah hukumkan dia sebagai ahli syurga. Ikhlas kerana Allah. Buat sebenarnya, kalau dia mati ketika itu sekalipun, dia jadi ahli syurga. Iman dia jadi tak sama, walaupun orang Islam, non-Muslim masuk Islam serentak, iman mereka berbeza-beza. Kerana ada level berkaitan dengan kekuatan iman yang ada dalam hati mereka masing-masing. Okey. Jadi begitu juga hadis-hadis yang sama bentuk dengan hadis ini, iaitu yang menjanjikan seseorang itu masuk ke syurga dan ataupun diharamkan seseorang dari api neraka. Menimbulkan banyak persoalan ke atas orang yang sehingga ke atas banyak orang, menimbulkan banyak persoalan ke atas ramai orang, sehingga kan setengah mereka menyangka setengah hadis ini telah dimansuhkan. Jadi ada yang syarah kata hadis ini mansuh, dia kena beramal juga. Syekh kata tak mansuh, sebenarnya tak mansuh, tapi dia keadaan level seseorang, dan mesti disyarahkan, mesti digabungkan hadis yang lain. Kalau digabungkan tak jadi masalah lah. Jadi masalah kat mana kalau kita syarahkan satu hadis, kemudian kita tak gabungkan dengan hadis-hadis yang lain yang mensyaratkan perkara yang lain selain daripada hanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sesetengah yang lain menyangka hadis ini diucapkan sebelum diturunkan perintah dan larangan, dan ini juga banyak kita temukan. Contoh Nabi kata, ya am qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika biha indallah, uhajju laka biha indallah. Wahai bapa saudaraku, ucapkan kalimah la ilaha illallah, dengan kalimah itu aku akan jadikan hujah di depan Allah Subhanahu Wa Taala, itu untuk selamatkan kamu. Jadi Nabi kata kalimah ini akan jadi hujah, kalimah sajalah, bukan amalan. Dia kata Imam Ibn Abil Is, okay, ada juga orang syarahkan hadis yang seumpama ini, yang hanya cukup dengan kalimah, hanya cukup dengan ikrar, hanya dengan kalimah la ilaha illallah, hanya dengan sekian dan sekian amal-amalan yang simple boleh masuk syurga mudah. Syekh kata tak, sebenarnya itu berkaitan dengan level
Ketika orang beramal ikhlas dengan sesungguhnya, ya amalan dia mencapai level boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tapi jawapan untuk keadaan Abu Talib tadi betul. Jawapan, walaupun contohnya saya bagi contoh untuk faham, kenapa Abu Talib, sebagian daripada ulama kata, kenapa Nabi kata kepada Abu Talib, wahai bapa saudaraku, ucap kalimah la ilallah cukup, ini aku jadikan hujah. Cukup kenapa? Sebab keadaan dia sakit, dia nak nazak, memanglah tak sempat beramal, cukup kata la ilaha illallah. Ataupun sebagian ulama kata, zaman kat Mekah belum ada syariat, tak banyak syariat. Zaman kat Mekah fokusnya pada tauhid. Cukup ucap kalimah la ilaha illallah dan beramal dengan amalan-amalan yang ringkas, tidak banyak, maka zaman tu selamat. Betul Nabi kata kepada Abu Talib begitu. Itu antara jawapan sebahagian ulama. Namun jawapan yang lebih tepat ialah keadaan Abu Talib ketika itu, keadaan seorang yang sedang nazak, berdepan dengan maut, tidak mungkin dia boleh melakukan amalan-amalan yang lain yang disyariatkan. Keadaan ketika itu yang mampu yang dia hanya mampu lakukan adalah mengucapkan. Maka cukuplah dengan ucap kalimah la ilaha illallah, yakin dengan maknanya, inilah dia yang paling mampu, sesuatu yang paling dia mampu lakukan ketika itu. Namun ada sebahagian para ulama bila jumpa hadis-hadis begini, mereka kata apa? Ada yang kata mansuh, termasuk hadis-hadis yang kata sekadar ucap la ilaha illallah, harapkan wajah Allah, dia akan masuk ke syurga atau diharamkan neraka. Ada yang syarahkan sebagai mansuh, ada yang syarahkan bahawa hadis ni adalah hadis yang Nabi ucapkan ketika sebelum ada syariat-syariat, sebelum diturun. Okey. Dan setengah mereka mengatakan api neraka ini adalah api neraka yang membakar orang musyrikin dan kufar. Ada yang lain syarahkan pula, diharamkan api neraka, ni api neraka yang bakar orang kafir, bukan api neraka orang Islam. Api neraka orang Islam ni sementara je. Api neraka orang kafir dibakar. Jadi Allah haramkan orang ucap kalimah la ilaha illallah daripada dijilat atau dibakar oleh api neraka yang membakar orang kafir. Di pandangan ini kata apa? Seolah-olah mereka mengatakan bahawa walaupun neraka untuk yang kekal selama-lamanya, orang ahli neraka, orang kafir kekal selamanya lain, dan neraka yang membakar orang beriman, iaitu mereka akan keluar semula adalah lain. Sampai ada syarah begitu. Namun kaum ni kaum yang lemah. Saya kata oleh kerana mudahnya kalimah la ilaha illallah itu masuk syurga, maka ada macam-macam syarahan yang wujud di kalangan sebahagian daripada ulama. So, tentu mereka tersilap. Mereka tersilap walaupun ada wajahnya. Sesetengah mereka pula mentakwilkan masuk dalam hadis ini dengan kekal dan sebagainya. Diharamkan masuk neraka, artinya diharamkan kekal dalam neraka. Kalau bab takwil ni paling mudah lah. Bab takwil kita kata, perkataan macam mana sekalipun kita boleh takwilkan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sebab tu dalam nas syarak tidak semua ulama sepakat bahawa tidak bermudah untuk kita mentakwilkan. Dan kata Ibn Qayyim, tak ada takwil langsung. Memang tak ada takwil langsung. Tak ada satu perkataan yang agak samar kecuali dalam nas yang sama menerangkan maknanya. Betul tak? Bila Allah kata, wahai anak Adam, kenapa aku sakit kamu tak ziarah? Nampak Allah sakit. Tapi hadis seterusnya terang bahawa ada si fulan dan fulan sakit, kamu tak ziarah. Jadi Allah terangkan maknanya sebenar. Jadi jangan ambil satu hadis, ambil satu lafaz kemudian jadikan hujah. Inilah ayat, ini hadis mutasyabihat, terjemahkan secara hakikat. Tak. Satu hadis sebelum kita terjemahkan mesti dilihat secara penuh. Bukanlah orang bodoh pergi tengok macam tu je, satu perkataan ambil kamus terjemah. Kalau mereka tahu, mereka kata salaf begitu dan memahami, memanglah begitu keadaannya. Sebenarnya salah tak macam tu. Yang mereka sangka salah begitu, artinya sangkaan mereka yang dangkal, mereka yang tidak memahami. Dan mereka dalam bahasa kasar, mereka yang bodoh, bukan salaf. Salaf ketika memahami nas, mereka faham bukan sekadar hadis secara penuh, malah mereka kumpulkan hadis bab yang sama, dan mereka memahami satu hadis atau satu ayat Quran. Tak boleh kita ambil satu ayat Quran. Ayat Quran apa lagi yang dikatakan mutasyabihat? Tak ada satu ayat yang boleh dikatakan mutasyabihat kecuali jawapannya ada di situ. Anda pernah tengok satu ceramah seorang Syekh Mesir. Dia tulis kat papan hitam lah. Dia kekeliruan Wahabi dia tulis. Ketiga Allah tentang ayat kursi. Thumma stawa 'alal 'arsy.
Thumma stawa. Ayat dia, ayat kursi. Ayat kursi. Ayat surah Sajadah. Kita kena baca. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. Dia kata apa? Yudabbirul amra. Jadi Allah kata thumma stawa ala arsy, tadi Allah terangkan yudabbirul amra. Iaitu golongan Wahabiyin kata, ni Syekh Masalah bukan Syekh depan kita, dia tak faham bahawa thumma stawa al arsy itu adalah yudabbirul amra. Dia tak fahamkan bahawa kita ni faham dangkal. Kita yang hafal surah Sajadah, kita kenapa tak sambung lagi? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Kenapa tak habis? Kenapa kat papan hitam tulis sampai yudabbirul amra? Sedangkan ayatnya sambung lagi. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Allah mentadbir urusan dari langit ke bumi. Bukan yudabbirul amra saja. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Jadi tak ada satu ayat Quran yang dikatakan mutasyabihat atau tidak alasan kecuali ada jawapannya dalam konteks ayat itu sendiri. Allah tak bagi ruang, sedikit pun ruang untuk orang menafikan sifat-sifat Allah atau mentakwilkan suatu ayat tanpa dengan wajah yang benar. Sebab tu kalau tengok pada semua ayat yang didakwakan, kalau kita ada masa insya-Allah kita saya kumpulkan ayat-ayat begini yang sering didakwakan. Bila orang kata laisa kamitslihi syai' contohnya. Ini biasalah. Laisa kamitslihi syai'. Semua kita jumpa ahli kalam akan ceritakan sucikan Allah. Tak sama, jangan samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah sambung, habiskan. Wa huwas samiul basir. Mesti ada isbat. Ahli sunnah bukan sahaja mentanzihkan, ahli sunnah mentanzihkan dan mengisbatkan. Ada nafi dan ada isbat. Ahli kalam tauhid pada mereka hanya mentanzihkan, hanya menafikan kekurangan, tetapi tidak mengisbatkan kesempurnaan. Malah menyatakan bahawa sifat yang Allah isbatkan pada dirinya, mereka kata sifat yang kurang. Mana boleh Allah isbatkan pada zatnya, kemudian kita keluarkan dan menganggap itu sebagai suatu perkara yang kurang. Tak mungkin Allah mengisbatkan mana-mana sifat kekurangan yang ada pada Allah. Tak mungkin Allah mengisbatkan dalam Al-Quranul Karim kekurangannya. Dan ada Al-Quranul Karim. Dan ini perkara yang mustahil, hanya difahami atau satu kesesatan yang tidak mungkin dikatakan oleh orang Islam kecuali orang-orang yang ditimpa atau diberikan ujian dengan syubhat yang berat. Okey, kita ambil 3 minit lagi insya-Allah. Nabi SAW tidak menjadikan masuk neraka hanya dengan kata-kata dengan lidah sahaja. Malah ini telah diketahui secara daruri dalam agama Islam. Okey, maknanya menjadikan terselamat. Sebenarnya itu Nabi SAW tidak menjadikan seseorang itu terselamat daripada api neraka hanya kerana lidah sahaja. Itu sebenarnya yang dimaksudkan, iaitu mesti dengan amal. Semua orang tahu. Malah ini diketahui secara daruri dalam agama Islam. Jadi syarat nak masuk ke syurga, nak selamat dari api neraka, bukan hanya dengan ucap kalimah la ilaha illallah. Semua orang tahu secara daruri. Artinya tak perlu Nabi sebut sekalipun, semua orang akan faham. Ini kerana orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah dengan lidah, sedangkan mereka berada di bawah orang-orang kufur di api, dalam api neraka, di kerak api neraka. Ini kerana amalan tidak akan berbeza dengan bentuk dan bilangan. Ini kerana amalan tidak akan berbeza dengan bentuk dan bilangannya. Ini kadang Syekh. Satu amalan tidak berbeza kerana bentuk zahirnya. Solat, orang Islam semua sekali solat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat. Sama. Tapi pahala mereka sama tak? Pahala mereka tak sama. Ada sebab yang membezakan. Mereka buat amalan yang sama. Tadi sama-sama kita sembahyang, betul, daripada awal. Imam dengan makmum dan semua sekali. Tapi pahala sama tak? Tak sama.
Malah ada yang ditolak, ada yang diterima. Sampai ke tahap begitu. Berarti kata Syekh, ini kerana amalan tidak akan berbeza dan dengan bentuk dan bilangannya, tetapi ia berbeza dengan keikhlasan yang ada di dalam hati. Ini beliau bagi contoh lah. Beliau kata lebih baik kalau contoh diberikan, ini kerana amalan tidak berbeza sekadar ataupun hanya pada bentuk dan bilangannya. Mana bukan menafikan bentuk bilangan. Bentuk bilangan pun mutabaah pun membezakan pahala. Tapi maksud Syekh, suatu amalan itu yang jadi menyebabkan dia bertambah atau berkurang pahalanya, kebanyakannya bergantung kepada keikhlasan hati, bergantung kepada apa yang ada yang berada dalam hati. Perhatikanlah hadis yang menyatakan buku kecil, iaitu hadis bitaqah di hari akhirat. Yang diletakkan buku kecil tu buatkan kurungan ataupun buatkan nota ataupun letakkan bitaqah, hadis bitaqah. Bitaqah kat sini diterjemahkan sebagai buku kecil. Satu bitaqah, satu keping, sehelai kertas atau satu kad di hari akhirat. Itu hanya dengan kalimah la ilaha illallah yang lebih berat daripada perkara yang lain. Perhatikanlah hadis yang menyatakan buku kecil, iaitu bitaqah, yang diletakkan di sebelah penimbang dan di sebelah lagi ada 99 helaian catatan. Setiap helaian catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Ini ketika di hari akhirat. Lalu buku kecil itu lebih berat dan tuannya tidak diazab. Hadis Nabi berkaitan dengan hadis bitaqah, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ammar. Okey. Hadis bitaqah kita semua tahu. Oleh kerana faktor masa, mungkin kelas akan datang anda akan baca ke detail tentang hadis bitaqah. Tapi ada hadis bahawa seorang yang ucapkan kalimah la ilaha illallah dengan sebelahnya kan hanya satu helai kalimah la ilaha illallah, satu bitaqah, satu kad. Di sebelah kiri, di sebelah kanan, di sebelah kirinya pula ialah amalan yang dicatatkan kejahatan-kejahatannya 99 buku. Tiap buku, tiap helai buku tu jarak seperti jarak mata memandang. Letak yang bitaqah lebih berat berbanding dengan buku yang banyak tadi. Sebab apa? Sebab kalimah la ilaha tadi berbeza. Kalimah la ilaha yang ada pada orang beriman itu berat. Tak sama dengan kalimah la ilaha yang ada pada orang munafik. Dia kata Syekh, walaupun hadis ini kata la ilaha illallah lebih baik lebih berat daripada segala amal kejahatan yang dilakukan begitu banyak, namun tak semua orang dapat. Sebab ada orang munafik ucap kalimah la ilaha illallah masuk neraka tak? Masuk neraka. Ada orang beriman yang buat dosa banyak, semua sekali dia juga ada kalimah la ilaha illallah, tapi kenapa dia masuk neraka? Sebab level kalimah la ilaha illallah yang ada padanya. Memang sedia maklum bahawa setiap ahli tauhid mempunyai buku catatan ini. Itu buku catatan la ilaha illallah. Dan kebanyakan mereka akan masuk neraka. Tukar daripada kebanyakan, ramai dari kalangan mereka, mana ada ramai, masih ramai, lebih cantik masih ramai di kalangan mereka masuk neraka. Kerana ayat asalnya bukan kata aksar, bukan kata aksar, kathir. Bila kathir minhum artinya masih ramai di kalangan mereka. Okey, dengan ayat asalnya wa ma'lumun anna kullu muwahhidin lahu mislu hadhil bitaqah wa katsirun minhum yadkhuluna, dan masih ramai di kalangan mereka yang masuk neraka. Jadi orang yang ramai di kalangan orang Islam yang masuk neraka, sedangkan mereka juga ada kalimah la ilaha illallah. Artinya kalimah la ilaha illallah yang ada pada dia tidak menghalang dia daripada buat perkara dosa, menyebabkan dosa dia lebih banyak. Ada orang cukup kalimah la ilaha illallah, satu saja kalimah la ilaha illallah, tapi levelnya tinggi, menyebabkan menghapuskan segala keburukan yang ada. Okey, lihatlah hakikat iman yang ada pada hati orang yang telah membunuh 100 orang. Okey, ini kita bersambung pada kelas akan datang insya-Allah. Ini contoh-contoh. Syekh lepas jadi yang hadir kelas ni kena hadir kelas akan datang. Sebab dia bersambung. Kita kira berapa orang yang ada ni. Cerita dia sambung ke depan. Sebab berkaitan dengan hadis ni, sambungan contoh-contoh, bukti lain lagi. Seorang yang bunuh 99 orang, dia baru ucap kalimah la ilaha illallah. Kerja dia baru berhijrah, kemudian meninggal. Di kalimah la ilaha illallah ataupun ketika dia bertaubat, dia Islam, minta maaf, dia minta Islam. Tapi taubat dia ketika itu tak sama dengan taubat orang lain.
Dia betul-betul ikhlas taubat. Sebab tu malaikat rahmat yang malaikat azab datang berebut. Sebab taubat dia dengan sebenar. Jadi taubat dia menyebabkan tak sama dengan taubat ramai orang yang ucap istighfar. Level. Walaupun sama-sama istighfar, tapi levelnya berbeza-beza. Kerana apa yang ada dalam hati. Ini yang Syekh terangkan. Okey, sampai sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dalam menuntut ilmu dan berikan kita istiqamah dan selamat beramal di hari-hari Ramadan yang berbaki ini, insya-Allah. Buka soalan, insya-Allah. Iya saya. Bukan takwilan, bila bincang tentang majaz. Ya. 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 Takwil yang ada pada dalam lafaz syarak dan sama ayat Quran wa ahsanu ta'wila zalika khairu ahsanu ta'wila, atau Nabi doakan kepada Abbas Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil dan sebagainya. Takwil begini mesti dirujuk kepada makna takwil pada zaman tersebut. Mana pernah orang zaman dulu takwil macam takwil akidah golongan kemudian ni. Sebab tu anda sebutkan yang lepas, dalam memahami satu istilah dalam istilah ilmiah, tak boleh kita pergi maknakan takwil ayat Quran dengan takwil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ajaran Ibn Abbas tu dengan takrifan takwil ahli kalam. Mereka yang menamakan itu sebagai takwil, hakikatnya mereka tahrif, mereka ubah makna. Sebab tu kita tidak menolak takwil dan kita takwil yang warid dalam Al-Quran, warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ditolak adalah tahrif, iaitu tidak mereka takwil dengan erti kata mengubah makna asal yang ada pada lafaz Al-Quran. Kalau lafaz Quran yang mengandungi makna yang mendalam atau mengandungi banyak makna dan makna zahir dipahami, ada orang yang faham lebih mendalam, itu tafsir. Itu tafsir, iaitu mereka tafsir artinya dia tidak ubah makna. Dia hanya menghuraikan kalimah yang sama. Dalam bab penghuraian itulah namanya takwil, iaitu memahami sesuatu di sebalik lafaz yang sekadar zahir dipahami. Bukan bererti cari makna lain, tak. Banyak ayat Quran, ayat yang sama. Contoh, ambil contohlah ayat berkata man shama Ramadan, hadis berkata man shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan beriman dan ihtisab, Allah akan ampunkan dosanya yang lalu. Kemudian ada di kalangan ulama yang syarahkan, mereka faham daripada hadis ini ada 3 level iman. 3 level martabat maratibuddin. Man shama Ramadan level Islam, imanan level iman, wahtisaban level ihsan. Ini kita tak jumpa. Benda yang sama tak ubah pun. Tapi kerana pemahaman mereka yang dalam, mereka dapat menafsirkan kalimah-kalimah Nabi itu dengan lebih menarik, iaitu dengan lebih luas mafhumnya, dan kita makin nampak tepat. Begitu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bila ditafsirkan tidak bererti tafsiran boleh, tapi tak boleh tolak makna yang ada pada kalimah tersebut. Takwil apa yang ada? Ketika Allah SWT kata Ar-Rahmanul 'Arsy istawa, maknanya diketahui oleh semua orang Arab dan semua manusia tahu makna istawa ala arsy. Tapi bagi ahli kalam, mereka kata tak logik. Jadi bukan makna ayat Quran tak difahami. Ayat semua difahami. Tapi jadi syubhat pada mereka. Yang dikatakan mutasyabihat dalam ta'rif ahli kalam adalah makna ayat Quran yang berbeza daripada ilmu logik yang kami belajar. Logik yang kami belajar, bukan ilmu logik. Semua orang ada logik, semua orang ada akal. Berbeza daripada ilmu akal yang kami belajar. Ilmu akal yang mereka belajar, mereka bentuk kaedah. Iaitu berbeza dengan kaedah yang kami tetapkan. Jadi kami tak boleh terima ayat ni. Sebab apa? Kami dah letakkan kaedah Allah tak bertempat, contoh. Atau kata Allah ada di mana-mana. Semua ni tolak Allah Rahman al-Istawa. Semua. Ada yang kata Allah di mana-mana, ada yang kata Allah bertempat, ada yang kata Allah tak bersifat, macam-macam. Ini semua adalah logik. Mu'tazilah kata
kami ada satu logik yang takkan salah. Allah itu wujud dengan nama-namanya tetapi tanpa sifat. Nama-nama Allah tak boleh diterjemahkan dengan sifat-sifatnya. Kata Jahmiyah, Allah wujud sahaja. Nama-nama dan sifatnya semuanya dibekukan atau ditakwilkan. Atau tak Allah wujud, hanya wujud. Ini semua kata logik. Ini logik mana satu? Sebab tu bagi tiap-tiap golongan ini mereka mentakwilkan ayat-ayat yang dikatakan bertentangan dengan logik akal. Ayat mutasyabihat dalam surah Al Imran bukan bererti ayat Quran yang berbeza dengan logik. Tak. Ayat Al Imran ada banyak mana. Sama ada mutasyabihat artinya satu lafaz yang mengandungi banyak makna. Jadi perlu dikaji ulama. Ahli ilmu yang kena kaji. Makna mana satu yang dikehendaki oleh Al-Quran Al-Karim. Ini mutasyabihat. Sebab itu berkaitan dengan kuruk. Bagi orang yang diceraikan oleh suaminya, mereka perlu tunggu selama 3 kuruk. Jadi kuruk yang dimaksudkan, start kira bila? Masa suci ke atau masa bersih? Ada mazhab. Jadi ahli ilmu yang kaji, yang bincangkan balik. Yang mana satu tepat. Jadi ada lafaz ayat Quran kebanyakan yang mendengar saya faham jelas. Tapi ada ayat yang mengandungi 2 makna, yang mana 2 makna tersebut akan melibatkan hukum hakam, tempoh. Nak kira start dia waktu suci ke atau start pada waktu dia bersih. Contoh, dikira salah satu kuruk. Jadi macam mana pula dengan perempuan yang memang tak datang haid? Perbincangan seterusnya. Dikembalikan usaha. Ini semua ahli ilmu yang tahu. Jadi ayat Quran ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Dan kalau itu dalam bab tersebut. Begitu juga ayat muhkamat dengan mutasyabihat boleh dikembalikan kepada sesuatu yang diketahui dengan jelas dan sesuatu yang tak diketahui. Contohnya kalau dikatakan ayat sifat, ya, ayat sifat ada yang muhkamat, ada mutasyabihat. Kat mana? Muhkamat pada maknanya, mutasyabihat pada kaifiahnya. Kalau nak kata ayat ini mutasyabihat, muhkamat pada maknanya jelas. Tapi kaifiahnya Allah tahu, ini mutasyabihat. Wallahu alam. Ada kaifiah. Tapi wallahu alam bukan menafikan kaifiah artinya tak ada kaifiah. Ada kaifiah tapi hanya Allah yang tahu. Jadi itu mutasyabihat. Kalau makna yang sama boleh diterjemahkan pada ayat alif lam mim, alif lam ra. Bahasa Arab dalam Quran semua difahami. Tapi ada lafaz-lafaz yang tak difahami maknanya. Ada yang faham Yasin, ada yang kata itu nama Nabi SAW, sebagainya. Ada yang menterjemahkan, Ibn Abbas menterjemahkan huruf-huruf tersebut. Tapi orang Arab secara umum nampak mana faham. Dan tafsiran Ibn Abbas sekalipun pada setengah huruf-huruf tidak disepakati oleh semua ulama. Ada yang terima dan tidak, ada tempat dan sebagainya. Qaf, nun. Kalau itu yang dikatakan mutasyabihat, iaitu tidak mengubah makna, hanya mengkategorikan ayat mutasyabihat sama ada dengan makna yang samar ataupun makna yang tidak diketahui secara langsung sebagainya, tak ada masalah. Tapi kalau mutasyabihat diartikan dengan apa yang Allah sebut tu maknanya kalau tak sesuai dengan otak kami atau dengan kaedah kami letakkan mutasyabihat, ini pengkategorian yang salah. Daripada mengkategori tadi dah baru pergi pada bab seterusnya, takwil. Apa makna takwil? Kalau takwil memaknakan, menafsirkan Quran dengan wajah-wajahnya, semua orang terima. Tapi takwil artinya tak terima ayat ni. Kami kena cari makna lain yang sesuai dengan logik kami, sesuai dengan ilmu kami. Macam ni baru boleh. Kita tak boleh terima. Itu tahrif, tu ubah makna. Kenapa tak boleh ubah makna? Allah tu Tuhan. Allah lah Tuhan yang mengetahui. Tuhan Quranan Arabian, bahasa Arab, tak ada Allah salah bahasa. Tak ada perkataan yang Allah silap. Allah turunkan Al-Quran dengan fasih, Quranan Arabian ghaira zi'iwaj. Tak ada langsung silap perkataan-perkataan dalamnya, segala lafaznya, kepada bangsa yang paling fasih. Pada zaman yang paling, bangsa Arab, pada zaman yang paling fasih, dengan lisan-lisan paling fasih, lisan orang Quraisy ketika itu, dengan segala kabilah yang ada dalam masyarakat Quraisy dan orang Arab yang lain, masyarakat paling fasih, dan mereka dah faham macam tu. Macam mana orang yang ajam kemudian yang belajar ilmu dari mana sebagainya menafikan pemahaman yang ada pada ulama salaf. Jadi ayat ya surah Al-Imran kita terima,
Ada ayat Quran yang minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Betul, ada ayat Quran muhkamat dan ayat lain mutasyabihat. Tapi maknanya mesti diterjemahkan dengan yang benar. Kalau diterjemahkan mutasyabihat, dan kenapa ada sebahagian daripada kitab tafsir menterjemah mutasyabihat dengan ayat sifat? Kerana memang syubhat perkataan ini menimpa pada bukan sekadar pada orang awam, menimpa kepada sebahagian daripada ulama tafsir juga, kerana mereka memang sebahagian mereka berakidah dengan akidah ahli kalam. Betul ahli kalam kita kata kafir, kita kata mereka tersilap, mereka tersalah, mereka tersesat dalam bab sifat, bab sifat. Jadi kalau tersalah tersilap bukan ahli sunnah lah kat situ. Diri mereka kita tetap di kalangan mereka yang terlibat ni, mereka mungkin masih lagi ahli sunnah. Tapi pemahaman mereka pemahaman yang jelas salah. Jadi tak boleh kita nak sayangkan seorang tokoh atau personal kemudian kita membenarkan kesilapan yang mereka bawa. Ahli sunnah, segala yang ajaran ahli sunnah yang hak yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Satu bab kita nak hukumkan satu amalan lain, satu idea, satu ajaran, dan bab yang lain hukumkan pada personal adalah bab yang lain. Tafsir. Ya? Tafsir benar ya. Jelas insya-Allah? Okey. Ada yang baiklah. Okey. Sampai sini dulu. Semoga Allah SWT jadikan pertemuan kita bermanfaat. Semoga Allah SWT terima amal kebaikan kita. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.